Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah tidak membawa ilmu pergi dengan mencabutnya sekaligus daripada hamba-hambanya, tetapi membawanya pergi dengan membawa perginya para ulama. Sehingga apabila tiada lagi orang berilmu yang tinggal, orang ramai akan melantik orang-orang jahil sebagai sumber rujukan mereka. Mereka itu akan berfatwa tanpa ilmu, mengelirukan diri sendiri dan mengelirukan orang lain. Hadis ini menceritakan kisah era yang sangat menyedihkan, di mana ramai daripada kalangan umat ini yang akan dihinggapi salah satu fitnah yang terburuk yang disebut oleh Hudzaifah al-Yaman radhiyallahu an dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah 37569, ketidakupayaan untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk. Jika tidak, mereka tidak akan sesekali menjadikan orang-orang yang jahil sebagai sumber rujukan. Ya, ia harus diberikan sepenuh perhatian. Kerana mustahil untuk ia mengambil tempat selepas zaman Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Kerana dalam Sahih Muslim 2937 sudah dijelaskan bahawa tiada walau seorang pun Muslim yang akan tersisa sejurus sebelum datangnya as-sa'ah. Barangkali ia sudah pun terjadi, atau mungkin sedang ditayangi, tanpa ramai yang menyedari. Allahu a'lam. Athar ini juga turut membayangkan, meskipun saat ia berlaku, masyarakat lebih cenderung untuk melihatnya sebagai kisah pada masa hadapan. Antara puncanya adalah salah faham pada ungkapan apabila tiada lagi orang berilmu yang tinggal, yang ditafsirkan sebagai kematian semua cendekiawan di muka bumi ini. Apakah benar itu yang dimaksudkan? Menurut sarjana bahasa Arab, Ar-Raghib Al-Isfahani, rahimahullah, dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran, kata al-qabd atau menggenggam terkadang dijadikan kiasan untuk kematian, seperti ungkapan qabadahullah atau digenggam oleh Allah. Namun, perlu diingat bahawa kematian tidak semestinya satu-satunya interpretasi bagi kegunaan kata al-qabd dalam hadis ini. Ia juga boleh membawa makna menahan, seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran melalui ayat 245 surah Al-Baqarah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, yang bermaksud, dan Allah jualah yang menahan atau melapangkan rezeki. Dengan tidak mengehadkan tafsiran digenggam atau dibawa pergi hanya kepada kematian, kita akan dapat melihat hadis ini melalui perspektif yang lebih luas. Oleh itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tiada lagi orang berilmu yang tinggal, boleh juga membawa maksud para ulama pada zaman itu sebenarnya masih ada, tetapi ditahan atau menjadi terasing kepada masyarakat secara umumnya. Interpretasi ini diperkukuh dengan sabda baginda dalam Sunan Abu Dawud 2484 yang menunjukkan kewujudan para ulama pada setiap generasi sehingga yang terakhir sekitar masa Ad-Dajjal. Dengan sokongan hadis-hadis yang berkaitan, kini kita dapat menyelami kisah sedih ini dengan lebih dalam. Ia adalah kisah umat yang lebih mengutamakan dunia berbanding masa hadapan akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengambil semula ilmu yang telah dikurniakan kepada mereka. Sedikit demi sedikit, peringkat demi peringkat, dan generasi demi generasi, melalui kematian para ulama yang berkualiti. Dan mereka yang masih hidup pula menjadi orang-orang yang terasing, malah sehingga ada yang ditolak oleh sebilangan yang besar. Lantaran jiwa yang jauh daripada ajaran asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu membezakan antara ulama yang sebenar dengan yang bukan. Antara sebab lain yang mengelabui realiti adalah kemunculan pelbagai cabang ilmu pengetahuan
yang membuatkan umat berasa selamat daripada ancaman yang disebutkan dalam hadis ini. Hal ini telah pun diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan An-Nasa'i 4456, wa yadhhar al-ilm, dan bermunculannya ilmu pengetahuan. Sebentar, apakah berlaku kontradiksi antara dua hadis ini? Tidak. Dua hadis yang sahih tidak akan bercanggah. Sebenarnya, kedua-duanya berbicara tentang dua jenis ilmu yang berlainan. Sebagaimana yang telah disentuh dalam artikel sebelum ini, cabaran sains dan teknologi, serta berdasarkan dalil-dalil seperti ayat 7 surah Ar-Rum dan Sahih Muslim 2722. Ilmu terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ia adalah ilmu wahyu yang biasanya dikenali sebagai ilmu agama, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta ilmu-ilmu lain yang memiliki atau mencipta hubungan dengan ilmu wahyu. Ia membawa manfaat duniawi, dan yang paling penting, manfaat ukhrawi. Inilah jenis ilmu yang dibawa pergi. Jenis yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ia tidak mencipta sebarang hubungan dengan ilmu wahyu, malahan hanya menumpukan manfaat duniawi, tanpa mempedulikan manfaat ukhrawi. Inilah ilmu yang bermunculan di akhir zaman. Perlu diingat bahwa ilmu yang sama bisa menjadi bermanfaat dan juga tidak bermanfaat. Sebagai contoh, sekiranya kosmologi dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, ia bermanfaat. Jika sebaliknya, ia bertukar menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir tentang kehidupan dunia, malah terhadap kehidupan akhirat, ternyata mereka lalai.